Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita merafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan keizinan dan limpah perkenannya untuk sekali lagi kita hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i jilid yang pertama yang sudah berada di penghujungnya. Nak habis dah, sikit lagi habislah ni. InsyaAllah kalau boleh habis malam ni pun bagus. Tak habis saja, mungkin sekali lagi lah kot. Masih lagi dalam bab adab mengiringi jenazah. Kita dah baca banyak kan, adab nak mengiringi jenazah ni macam mana. Pergi berjalan kaki kan, tidak membuat bising, jangan berzikir terlalu kuat, duduk di hadapan jenazah dan sebagainya. Kita pergi yang seterusnya, muka surat 603. Masih lagi dalam tajuk kecilnya adab mengiringi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya 2.5. Tiada halangan bagi orang Islam, malah tidak makruh bagi mereka mengiringi jenazah kaum qarabahnya yang kafir. Nampak? Kita orang Islam boleh menziarahi kaum qarabah kita yang bukan Islam. Dia tidak menjadi haram dan tidak makruh pun. Boleh. Tidak menjadi satu kesalahan. Cuma ada sedikit janggal kan. Mungkin ada sedikit janggal. Nanti orang tengok, ish, dia ni rajin ke surau kan, tiba-tiba pula ikut dung-dung ceng ni kan. Kan? Masyarakat kita ni melebel ni dia cepat sangat kan. Tapi dalam hukum agama tidak menjadi halangan, tak makruh pun iringlah jenazah kaum qarabah yang kafir. Maksudnya rakan-rakan terdekat kita ataupun saudara-saudara mara kita yang dah masuk Islam, ada di kalangan adik-beradik yang belum Islam, mati mereka di dalam keadaan tidak Islam. Dia yang dah Islam macam mana? Iringlah, tak jadi masalah. Islam membenarkan. Kemudian seterusnya, sunat mengucapkan ta'ziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya. Sunat. Sunat tu bila? Daripada tarikh kematian sampai 3 hari. Itu yang sunat. Lebih boleh tak? Maknanya hari keempat. Nanti dia akan huraikan. Tetapi kalau kita nak dapat pahala, maknanya benda yang sunat ni dapat pahala lah. Daripada tarikh kematian tu sampailah hari yang ketiga, sunat bagi kita mengucapkan takziah kepada waris si mati. Jangan ucap takziah pada si mati, dia sudah pun berada di alam barzakh, nak ucap apa kan? Hal ini berdasarkan hadis Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Yang bermaksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang Islam yang mengucapkan takziah kepada saudaranya ketika ditimpa kemalangan,
pasti Allah mengurniakannya kemuliaan pada hari kiamat. Ada saudara mara kita, saudara seagama kita yang ditimpa musibah, tak kira lah kecelakaan, kemalangan ke apa ke, rumah terbakar ke apa ke, apa juga musibah termasuk kematian ini, bila kita ucap takziah kepada dia, apa dia? Pasti Allah mengurniakannya kemuliaan pada hari kiamat. Kalau di hari kiamat Allah kurniakan kita kemuliaan, apa maknanya? Layaklah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita kemuliaan. Maknanya Allah kenal kita, Allah pandang kita. Beruntunglah kita, sebab apa? Atas dunia kita beramal dengan benda-benda yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Oleh itu, tadi ucap takziah tadi, hari pertama sampai hari ketiga. Oleh itu makruh mengucapkan takziah selepas 3 hari kematiannya. Nampak? Kita duduk dalam satu taman, duduk satu taman kejiranan kita, kita pun kenal. Kau join nak mengucap takziah kau join. Kan? Masuk hari keempat pun jumpa kau, dan jumpa kau ni jangan takziah lah sekali lagi kan. Apa hukumnya? Makruh. Bila sebut makruh, kena tinggal lah. Kan? Dia tak jadi berdosa, tetapi tak dapat apa-apa. Kan? Kita nak buat sesuatu, mesti nak benda tu dapat ganjaran. Kan? Sebab kita orang Islam, kita nak buat benda yang sebaik mungkin yang Allah suka. Makruh ni dia lebih menghampiri kepada haram. Kan? Jadi bila masuk je hari yang keempat, dia kata makruh selepas 3 hari itu, kecuali bagi musafir. Dia ni merantau. Bukan merantau lah, dia pergi jalan. Lepas dia umumkan oleh Datuk Ismail Sabri, boleh merentas sempadan. Kan? Boleh berjalan antara negeri. Dia pun pergilah ke Cameron Highland. Macam ni Cameron Highland. Sampai tadi. Osah Handa orang Malaysia ni kan. Dia pun pergilah. Dalam masa dia pergi, ada orang taman atau orang kampung yang meninggal. Sedangkan dia dah booking hotel di Cameron Highland 2 minggu. Banyak duit lah, 2 minggu. Lepas 2 minggu baru dapat balik. Dapat balik, masa tu boleh dia mengucapkan takziah kepada waris si mati. Sebab tadi ni dia dikira sebagai orang bermusafir. Kalau kita, sesama kita di dalam masyarakat ni, dia jadi makruh. Islam tak galakkan kita buat macam tu. Sebab apa? Ini kerana perasaan sedih biasanya hilang selepas tempoh tersebut, dan tidaklah elok diperbaharui kesedihan itu. Sedih ni selalunya 3 hari. Manusia biasa kelazimannya sedih 3 hari. Ada tak orang yang sedih sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun? Ada kan? Itu biasa sifat manusia. Tetapi kebiasaannya sedih 3 hari. Masuk hari keempat dia dah makin lega sikit. Tiba-tiba kita datang, takziah lah kematian isteri baru ni. Sedih balik dia. Mana kita tolong renew sedih untuk dia. Jangan perbaharui sedih dia. Itu biasa kan? Kalau hari pertama tu dia sedih kan, macam ni dia tunduk, sampai hari ketiga tunduk sedih. Masuk hari keempat dia dah apa tunduk, dia dah naik sikit dah kepala. Dah mula macam tu kan. Ni yang kematian isteri lah kan. Yang kematian isteri dah mula macam tu. Masuk hari kelima dah naik sikit. Masuk hari keenam dah mula ngurut janggut kan. Dah macam ni. Mana semangat sudah mari? Kan semangat sudah mari. Bila semangat sudah mari, jangan bunuh semangatnya. Kan? Takziahlah kematian isteri kau ni, punyalah baik manusia. Kau ni bukan semonggah pun tapi dia taat sama kau. Kita bunuh semangat dia kan. Dia pun jadi sedih balik. Jadi Islam kata 3 hari pertama kita ucap takziah. Lepas 3 hari itu dia jadi makruh. Sebab kesedihannya beransur pergi, kita seolah-olah nak menghidupkan balik kesedihan dia. Kalau kita nak sedih selama berbulan, bertahun, tak salah pun. Tak salah pun. Tapi kebiasaannya sedih begitulah. Kematian orang tersayang ni bukan benda main-main kan. Kematian suami, kematian isteri, kematian anak-anak. Kematian orang yang kita sayang, ibu ayah. Sampai sekarang sedih. Saya sendiri ayah meninggal beberapa tahun dah kan. 2016. Sampai sekarang bila balik kampung tengok balik kitab-kitab yang dia tersusun tu, dia datang perasaan.
Kan? Kita nak baca kitab, tak ada setengah kitab tu yang bukan kemampuan kita nak baca. Dia tinggal kitab yang tebal-tebal, kitab turas yang lama-lama tu. Orang macam dia je yang layak baca. Yang boleh faham dan boleh memahamkan. Kalau saya nak ambil baca, saya sendiri pun tak faham. Macam mana nak fahamkan orang ramai? Mula datang perasaan kan. Kita teringat balik arwah. Masa dia ada dulu kita bertanya, buka kitab dengan dia. Macam itulah. Sedih ini adalah sifat manusia. Tak boleh buat apa. Nabi pun bersedih, kan? Begitu juga makruh mengucapkan takziah berulang-ulang. Pagi tadi dia ucap takziah dah. Malam nanti masa tahlil ucap takziah lagi. Besok pagi dia hantarlah sikit kuih, kan? Orang tu sedih tak dapat keluar, takziah sekali lagi. Dah 3 kali. Kali keempat memangkan pelompang lah jawabnya, kan? Berapa kali kau ni nak ucap takziah modern ni, kan? Sunatnya sekali sahaja. Sunatnya sekali sahaja. Berulang-ulang hukumnya makruh. Simpati macam mana pun, kesian macam mana pun, ucap takziah sekali dapat pahala. Berulang-ulang makruh hukumnya. Yang sebaik-baiknya takziah diucapkan selepas mayat dikebumikan. Yang sebaik-baiknya, bila jenazah dah dikebumikan, masa tu kita jumpa dengan waris, ucap takziah kepada dia. Ini adalah kerana sebelum itu keluarga si mati sibuk menguruskan jenazahnya. Masa dia tengah sibuk nak nguruskan itu, ini semua, ialah kematian, kan? Jangan kita sibuk dah ikut untuk dia nak ucap takziah, tak dapat-dapat. Kan, baru kita nak masuk, dah hilang masuk dalam rumah. Dan tak payah, bila dah ke bumi, keadaan dah clear, tenang, ucap takziah masa tu. Namun jika mereka tersangat sedih, maka takziah lebih baik diucapkan sebelum pengkebumiannya sebagai tanda simpati kepada keluarga tersebut. Nampak tak cantik dah Islam ni? Nampak waris ni sedih sangat, tak boleh nak buat apa, dia tenggelam punca. Sedih sungguh-sungguh. Kita pergi zahirkan kita punya simpati ke atas dia. Bagi dia semangat. Bagi dia semangat. Bagi dia sesuatu yang boleh melegakan hati dia. Ceritalah apa-apa yang sepatutnya yang boleh menaikkan semangat dia. Itu pun digalakkan. Ucapan takziah yang sunat ialah, ni ucapan dia yang sunat. Mana kalau kita ungkapkan ungkapan ni, dapat pahala lagi. Sebab dia sebut ucapan takziah yang sunat. Apa dia? A'zamallahu ajraka wa ahsana iza'ak wa ghafara lamayyatika wa asawaka Allah wa 'awdaka Allah an musibatik khaira. Semoga Allah memperbanyakkan pahala engkau, meningkatkan kesabaran engkau, mengampuni jenazah si mati, dan menggantikan kemalangan yang menimpa engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Itu ucapan dia. Kan, kalau kita hafal, bagus. Tak hafal, tak jadi masalah. Nak ungkap dalam bahasa Melayu pun boleh. Ataupun takziahlah daripada saya. Okey. Kan? Banyaklah bersabar. Ini ujian Tuhan. Ini masa dia sampai masa kita pula pergi. Semua kita menghala ke sana. Okey. Ucap takziah, kan? Boleh. Yang ni tengok. Perkara bid'ah terhadap jenazah. Apa yang bid'ah terhadap jenazah yang kita biasa dak buat? Satu, semua perkara yang bertentangan dengan adab-adab mengiringi jenazah sebagaimana yang telah disebutkan adalah bid'ah dan hendaklah dijauhi, seperti mengiringi jenazah dengan kenderaan dan meninggikan suara yang kita baca minggu dulu ni. Benda yang bertentangan dengan adab mengiringi jenazah tu tadi, maknanya itu bid'ah lah tu. Kalau kita buat lawan pada tu bid'ah. Sambil kita bawa jenazah tu kita dah bercakap huha cakap, itu bid'ah. Dua, membawa jambak bunga dan seumpamanya bersama-sama jenazah. Ini bid'ah. Perbuatan ini adalah bid'ah yang diharamkan. Keras, kan? Dia bukan setakat bid'ah biasa-biasa, bukan bid'ah hasanah dan sebagainya. Bid'ah yang diharamkan. Bawa jambangan bunga, sama ada mengiringi jenazah atau duduk depan jenazah, tak kira lah. Hukumnya haram. Yang telah mempengaruhi orang Islam dengan meniru upacara pengebumian mayat orang kafir yang mengandungi unsur-unsur pembaziran dan kemegahan. Cerita bawa bunga ni bukan cerita orang Islam. Bukan adat Melayu pun. Cerita bawa bunga, mengiringi jenazah ataupun di pusara ni cerita orang Yahudi, Nasrani dan yang seangkatan dengannya. Kita pun tahu siapa, kan? Jadi orang Islam tak payah bunga-bunga. Buat apa nak bunga-bunga? Islam melarang keras.
bawa jambangan bunga atau apa-apa bentuk bunga dalam mengiringi jenazah ataupun menguruskan jenazah. Tak ada bunga. Tapi berlakulah dalam masyarakat kita. Oh, banyak berlaku masyarakat kita kan. Bila dia dengar ni, ustaz dia dah mawak agama baru pula dah. Kan? Sedangkan dia hidup di dalam kejahilan. Ini bukan cerita agama baru, bukan cerita fahaman baru. Ini termaktub di dalam kitab-kitab besar. Memang Nabi dah sebut macam tu kan. Pun sama. Pun sama. Tak ada tu. Tu bid'ah. Tak dibenarkan. Dia masuk dalam bab ni lah. Dalam bab bunga tu. Sebenarnya banyak dah. Arwah Ustaz Ismail Kamus kan selalu duk cakap kan. Kita panggil dia ceramah sini dulu kan. Dia pun selalu dia cakap benda ni. Tapi benda ni dah tebal dalam masyarakat kita. Bila tebal masyarakat kita, kita nak ubah tu payah. Payah kan? Tapi kita ubah pelan-pelan. Kita mungkin dah terlepas. Kita mungkin dah terbuat benda ni. Generasi yang seterusnya ni, anak cucu kita, bila kita maklumkan, kita syarahkan, kita jelaskan Islam suruh macam ni, Islam tak bagi macam ni, dia jadi orang yang faham agama. Bila dia jadi orang yang faham agama, dia akan mendoakan kita di dalam kubur. Alangkah indahnya kan, kita meninggalkan jasa yang begitu besar kepada umat-umat selepas daripada kita. Kemudian yang ketiga, kubur yang digali dan dibina tidak mengikut cara yang ditetapkan dari segi kedalaman, keluasan dan keutamaan liang lahat daripada liang teraju. Liang lah tu, liang tengah ataupun liang tepi. Jangan kita wasiatkan pula kubur dia nanti dan dah boli satu tanah di satu tompek. Keluasan kubur besar surau Asbadru ni. Kedalaman ni terpulang kat korang. Liang lahat tinggi lebih kurang dalam 12 kaki. Buat macam tu. Tak boleh. Itu bid'ah. Tak boleh sama sekali. Kubur ni adalah tempat yang sudah di standardiskan. Kalau dalam tanah perkuburan tu ditetapkan macam tu lah. Pergilah ke mana-mana pun kan. Pergilah ke mana-mana pun. Nak tahu berapa kawasan kubur ni, tengok cerita Bujang Lapuk. Kan? Sudin tahu dia punya keluasan ni tinggi ni, lebar ni. Kita pun faham dah yang tu kan. Jadi jangan kita duk ubah-ubah. Hukumnya bid'ah. Yang keempat. Tengok ni. Makruh membina kubur. Nampak? Makruh membina kubur sama ada di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahang panas seperti simen, batu kapur dan seumpamanya. Kita buat tak benda ni? Kita buat. Kan? Kita buat. Membina kubur dengan simen ataupun bahan-bahan lain. Tengok, ini disebut makruh. Nanti kita akan jumpa bab haram. Yang ni disebut dengan batu kapur. Batu kapur ni kan panas. Kan? Simen tu pun kan panas. Dia asal daripada spesies yang sama kan. Panas. Kubur ni kita nak benda yang alami. Benda yang semula jadi. Tanah, pokok, anak-anak pokok, pokok bunga, pokok lah. Dia alam semula jadi yang menzikirkan orang sisi mati yang di dalam kubur tu. Simen ni tak mendoakan. Itu sebab kalau pergi ziarah kubur, pokok-pokok yang kecil-kecil tu jangan kita cabut. Jangan kita cabut. Yang di atas liang lahat tu jangan cabut. Dia berzikir kepada si mati. Kita yang tak dengar. Kan? Jadi batu kapur dengan simen kalau kita bina di kuburan hukumnya makruh. Yang ni kita tengok yang ni dulu. Baik. Apa dalilnya? Hal ini berdasarkan hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassas al-qabr. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pembinaan kubur dengan batu kapur. Apa maksud larang? Jangan buatlah. Kan? Bila disebutkan Nabi larang, jangan buat. Tapi dalam masyarakat kita benda ni sinonim kan. Makruh, cerita dia makruh. Larang tu larang yang makruh. Nabi tak sebut sesiapa yang membina simen atau batu kapur di kuburan akan masuk neraka. Nabi tak sebut macam tu. Dia sebut dilarang tu maknanya dia masih dalam larangan makruh yang tidak membawa kepada kekufuran. Jangan buatlah. Nak buat juga boleh. Nanti kita sebutkan. Walau bagaimanapun. Tengok dia sebut ni. Jelas.
walau bagaimanapun pembinaan kubur dengan batu marmar dan seumpamanya adalah haram. Nampak? Pembinaan kubur dengan batu marmar, dengan tile, dengan mozaik, dengan apa, hukumnya adalah haram. Banyak tak kubur kita macam tu? Banyak. Terlalu banyak, kan? Sebab apa kita buat? Sebab kita langgar hukum. Sebab apa kita buat? Kita langgar hukum. Kan hukumnya adalah haram, muktamad dalam semua mazhab, termasuk mazhab Syafi'i. Kalau sebelum ni kita dah buat, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala sebab tidak tahunya aku, ya Allah. Kan? Betapa tak pernah bertemu lagi dengan bab-bab macam ni, ya Allah, aku memang tak faham, ya Allah, minta ampun kepada Allah. Lepas ni tak buat dah. Kan? Jadi lepas ni kita dah tahu ni, lepas ni jangan buat lagi dah cerita marmar, mozaik semua ni. Memang kalau orang yang tak faham dia dengar ni dia marah, kan? Ustaz ni memandai-mandai, bukan saya ngomban. Ni kitab daripada Jabatan Mufti kita. Bukan kita ambil beli kat pasar malam. Kan? Kitab yang ada standard, kitab yang berkualiti. Syekh Mustafa Bura ni bukan orang main-main. Kemudian yang menterjemahkan kitab ni ulama-ulama ilmuwan besar kita dalam negara kita ni. Dicedok daripada kitab-kitab besar lagi. Oi. Jangan duk main-main, kan? Kalau tak nak pun kita letak tampan yang kayu penyangga. Boleh. Kalau buku papan boleh tak? Boleh. Boleh. Nanti kita tengok bawah dia ni. Dia sebut lagi. Ini kerana perbuatan tersebut. Kenapa jadi haram? Ini kerana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ni Nabi larang sebab haram. Yang tadi larang makruh tanzih, yang tadi, yang mula tadi. Mana boleh bina simin sikit, okey. Kan? Yang ni bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak. Unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak serta unsur-unsur kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama. Abasal tak boleh pula? Di sana ada unsur pembaziran. Bagi kita tak membazir, kita ada duit. Kan? Setakat mozaik yang macam tu tak ada masalah tu dah. Berapa puluh ribu. Kita senang-senang boleh buat. Kita boleh kongsi-kongsi. Saya seorang mampu buat benda tu. Bukan cerita mampu tak mampu. Pembaziran itu bermaksud, kalau yang bahagian tu kita bawa ke bahagian lain, yang masih memerlukan dan amat memerlukan, anak yatim contohnya, kan, orang miskin yang tak makan berhari dalam keadaan sekarang macam ni, atau banyak lagi benda yang memang memerlukan sumbangan daripada kita, kita bazirkan ke situ. Itu satu. Yang kedua, ada unsur-unsur kemegahan. Daripada bawah, kan, parking tepi jalan, kau nampak tu. Kau nampak tile yang oren tu. Yang oren tu, mana ada, kau tengok mana ada tempat lain. Yang lain tu semua kayu buruk, ya. Yang oren tu, itulah tuk kau. Abah buat tu. Senang je nak jumpa. Nampak tak? Dia ada unsur kemegahan di sana. Hukumnya haram. Pegang sungguh-sungguh, hukumnya haram. Tapi di bawah kebenaran pengurusan kuburan tu lah. Standard dia. Agak macam tu lah. Baik. Yang menguruskan ni, dia hanya boleh menguruskan gali kubur ya. Tanah kubur bukan tanah abah dia. Kan? Tanah kubur ni tanah wakaf, kan? Tapi Putrajaya dia tak buat. Nampak? Tanah kubur ni tanah wakaf. Dia diamanahkan untuk gali kubur mengikut yang syarak suruh. Itu ya. Kalau kau nak standard macam ni. Kalau kau nak lawa ni tapi luas sikit, kan? Contoh, kan? Tak boleh. Dia uruskan gali kubur, masukkan jenazah. Itu tugas dia. Lebih pada itu bukan tugas dia. Kan? Kubur itu tanah wakaf. Dan dia diamanahkan untuk menguruskan jenazah itu. Baik. Yang kelima, tengok. Yang ni keras. Yang kelima,
makruh tahrim. Nampak? Makruh ada dua kan? Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih dia tidak sampai kepada membawa kepada kekufuran. Makruh tanzih ni biasalah, makruh yang biasa. Buat tak berdosa, tinggal tak ada masalah. Tinggal tak berdosa, buat pun tak ada masalah. Makruh tanzih dia macam biasa. Mana tinggal okey. Dia berlawan. Bila tinggal makruh tanzih ni dia jadi sunat, kan? Tinggal makruh tanzih dia jadi sunat, dapat pahala. Buat tak berdosa. Makruh tahrim apa dia? Tengok. Makruh tahrim meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya. Makruh tahrim ni haram lah. Makruh tahrim ni haram, tetapi bukan haram yang membawa kepada kekufuran. Tapi dia tetap haram dan tetap berdosa. Buat tetap haram dan berdosa. Berdosa sampai bila-bila lah. Selagi tak diperbetulkan balik tu. Tengok. Makruh tahrim meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini. Jangan buat binaan. Sebagai tanda letak papan, okey. Tak jadi masalah. Tinggikan tanah sikit, okey. Tak jadi masalah. Menurut sunnah bahawa kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah. Nampak? Tak, jangan lebih pada sejengkal. Kita nak buat simen kan. Pakat adik-beradik, kubur abah ni kita buat tanda sikit lah. Senang macam anak cucu nak ingat. Kita buat simen, buat simen macam ni. Boleh buat simen tu. Jangan lebih pada sejengkal. Macam ni kan sejengkal. Buat tinggi ni. Okey. Susun bata elok-elok, ikat kemas-kemas, plaster elok, lengkungkan. Tu sebagai tanda. Okey. Dan tu boleh. Lebih pada sejengkal, dia jadi binaan, dia jadi haram. Sebab kubur macam tu adalah kubur orang-orang Yahudi dan Kristian. Lepas tu mulalah dok petikai kan, kubur kalau kita pergi tanah-tanah Arab, kubur-kubur para nabi kan dibina tinggi. Jangan nak sama dengan kubur kita. Kubur para nabi, kubur para rasul dia bina tu, kalau dia tak buat macam tu, lunyai kau jual orang kan. Kan? Bukan setakat orang Islam, yang orang kafir nak tengok. Betul kan ni Nabi? Kita korek, kita cari. Demi keselamatan, memanglah ditutup macam tu. Kubur kita rendah ke tinggi ke, anak beranak kita je yang pergi. Kan? Mana ada orang lain nak pergi? Anak beranak kita je. Jadi, meninggikan lebih pada sejengkal itu dilarang sama sekali dalam agama. Apatah lagi, dibuat tile. Ada tu macam ni kan? Dia naik 2, 3. Oh, mangai lawa kan. Bertingkat-tingkat kan? 1, 2. Bertingkat-tingkat. Jangan bertingkat-tingkat. Setingkat pun tak boleh. Kalau lebih pada sejengkal. Papan besar ni Ustaz je. Papan. Pun bawah pada sejengkal. Bawah pada sejengkal. Jangan dibina lebih pada sejengkal. Kalau kita ada peluang kita pergi ke Mekah, dapat melawat perkuburan Ma'la. Rasanya sekarang dah tak boleh masuk. Dulu boleh masuk. Perkuburan Ma'la di tempat disemadikan Ummul Mukminin yang mulia Sayyidatina Khadijah, kan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramailah situ para sahabat Nabi dikebumikan situ. Tengok kubur di Ma'la macam mana, sama ya kan. Di Baqi' pun sama kan, sama. Kalau dia tinggi pun tinggi sikit macam tu je. Cikgu Mizi dah masuk Baqi' kan, tinggi pun tinggi sikit macam tu je, tanah dia naikkan sikit. Itulah kubur orang Islam yang sebenar. Letak tanda sikit-sikit tu okeylah, pacak batu nisan, buat tanda tu kan. Bahkan setengah ulama kata letak nama pun tak berapa digalakkan. Cumanya dalam keadaan hari ini memanglah kita tak akan kenal kan. Kubur dah bersusun rapat macam tu. Nak memudahkan waris kan, anak, cucu, cicit nak tahu tu kubur atuk dia, kubur moyang dia. Letaklah nama. Jangan buat syair pula kat situ kan. Maka pada pagi yang hening itu, maka pergilah insan yang disayangi ini berserta dengan kicau burung. Oi, tak payahlah itu kan. Letak nama, tarikh meninggal dah. Korang generasi yang kemudian dia akan tahu. Baik. Hal ini berdasarkan hadis. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala li Abi al-Hayyaj Asadi ala
ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Apa kata Nabi? Yang bermaksud Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata kepada Abu Al-Hayy As-Sadi, Al-Asadi, aku menyampaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Kata Ali kepada Abu Al-Hayy, Nabi menyampaikan pesanan kepada Ali. Macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesanan kepadaku bahawa jangan tinggalkan patung-patung kecuali setelah engkau hancurkannya. Jangan tinggalkan patung-patung sembahan tu kecuali hancurkannya. Begitu juga dengan kubur yang binaannya tinggi kecuali setelah engkau ratakannya. Kalau jumpa kubur yang tinggi-tinggi ni, kata Nabi, pecahkan dia balik, ratakan dia balik. Ataupun kalau nak tinggikan sikit, jangan lebih daripada sejengkal. Itu maksud dia. Memang benda ni kita pun dah pernah buat, kan? Macam saya sebut tadi, yang lepas tu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang akan datang ni kita jangan buat lagi, sebab kita dah tahu, kan? Kalau dah tahu kita buat juga, macam mana kita nak berjawab dengan Allah Ta'ala? Kita semua akan bertemu dengan Allah. Nanti benda lain semua semak dah, cantik dah, kan? Dalam list malaikat tunjuk dengan Allah Ta'ala tu, orang ni kaki jemaah okey, kaki azan okey, kaki sedekah okey, majlis ilmu tak pernah tinggal, dengan jiran-jiran cantik, semua nampak cun lah. Tiba-tiba dalam bab ni sangkut, kan? Allah tanya, kamu duk menadah kitab, kan? Duk belajar fiqah apa semua ni, pasal apa buat juga? Payah dengan anak-anak ni Allah. Jawabnya tu dengan Allah. Anak-anak ni masuk-masuk lah dah, terpaksa lah saya ikut, kan? Allah suruh cari anak. Cari anak kamu, minta syurga dengan dia. Masa tu lah cerita daripada Masya. Jangan buat-buat. Bila kita dah belajar, kita dah faham, cuba elakkan daripada kita buat benda-benda yang agama larang. Selamatlah kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaik-baiknya begitu. Bahkan kalau ulama yang syadid, dia kata wajib robohkan berdasarkan kepada hadis ni. Berdasarkan kepada hadis ni, Nabi sebut begitu juga dengan kubur yang binaannya tinggi kecuali setelah engkau ratakannya. Hancurkan, kata Nabi, pecahkan balik, ratakan. Ni hadis ni. Ni hadis Muslim ni, hadis sahih, kan? Cumanya kita nak buat tu, kan, nak buat tu dia jadi serba salah, kan? Kalau kita betul-betul nekat, buatlah, kan? Buatlah. Ni hukum, kan? Ni hukum, ikut je lah, kan? Biarlah orang nak cakap apa, kan? Orang tak puas hati dengan kita, itu manusia tak puas hati, tak apa. Manusia nak mengata kita apa, tak jadi masalah. Jangan Allah tak pandang kita. Cerita kerana benda yang kita anggap kecil ni, Allah tak nak pandang kita, dia macam mana? Jadi bila kita duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni, kita baca kitab-kitab besar macam ni, baru terbuka, kan? Selama ni buat salah, lepas ni okey, nekat, jangan buat lagi benda-benda macam ni. Baik, habis yang tu, kan? Yang ni agak keras sikit lah, kan? Yang keenam, mengeluh dan meratapi mayat dengan kata-kata dan perbuatan yang menampakkan kegelisahan dan hilang kesabaran, seperti menyebut pribadinya dengan kata-kata aduhai baiknya atau mulianya dia. Dan perbuatan menepuk-nepuk dada, mengoyak-ngoyak baju dan sebagainya adalah haram. Menangis boleh? Menangis boleh. Sedu-sedan okey. Meratap haram hukumnya. Sambil meratap tu mulut bercakap, kan? Apalah salah dia ni, sebaik-baik manusia. Umur baru 85 dah meninggal. Baru 85. Dah ambil di Tuhan apa? Tak ada lah dah orang nak nolong saya lepas ni. Dia ni sebaik-baik umat. Memang kita tu kesal, kan? Kesal dengan siapa? Mana boleh kesal dengan Allah Ta'ala? Sebab itu janji dia. Kita meratapi sebut kebaikan dia. Why? Why my son? Kan? Why me? Tanya, kan? Why apa why?
Masa dia sebelum dilahirkan, dia dah sign kontrak dengan Allah Ta'ala, bukan dia. Semua ni, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, puan-puan, termasuk kita semua, dah berikrar dengan Allah Ta'ala. Aku akan lahir di sini, di kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Itu yang nama Al-Merbawi tu, jangan confuse. Kan? Bersekolah di mana? Belajar di mana? Bercinta dengan orang Pasir Tiga. Berkahwin dengan orang Pasir Tiga. Yang pertama lah. Dan yang kedua belum tentu. Tapi habis inilah cerita ni kan. Jangan buat keluar, mampu aku. Live pula tu, la ilaha illallah. Ini semua penyakit semua ni. Anak berapa? Joki yang kau dapat berapa? Berapa banyak nikmat dunia ni Allah nak bagi? Habis semua tu, tamat. Pada tarikh tahun ni, jam berapa, hari apa, saat berapa, seluruh rezeki yang Allah bagi ni kita dah habiskan. Stok kita dah habiskan. Maka Israel pun turun, keluarlah roh daripada jasad, sebab perjanjiannya sudah pun sempurna. Kan? Jangan meratapi, jangan merayu-rayu, menangis okey. Menangis okey lah, kita manusia. Takkan orang yang kita sayang, orang yang rapat, akrab dengan kita, anak contohnya meninggal, kita steady je. Ada orang dia boleh berlakon macam tu, dia steady. Saya banyak kenal orang macam ni. Dia steady, dia relax je. Macam mana orang sampai masa dia kan? Bila semua dah balik, tinggal dia seorang-seorang, masa tu baru dia cakap dinding. Kan? Masa tu baru dia ngompeh-ngompehkan kepala. Dia cuba cool, tapi cool dengan cara yang salah. Menangislah. Menangis seadanya, janganlah lebih-lebih meratap-ratap, hukumnya haram. Rasulullah SAW telah melarangnya dengan tegas dalam beberapa hadis yang sahih, kerana ia bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah dan kesediaan menerima qada dan qadarnya. Nampak? Ketentuan Allah tu begitu. Kita semua ni sudah ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya kita tak tahulah bila, hanya Allah saja yang tahu. Bila Allah perintahkan Azrael datang, maka sampailah masa kita. Di mana, macam mana cara, itu kita tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Hal ini berdasarkan hadis an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-naihatu idza lam tabut qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Yang bermaksud daripada Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, perempuan yang meratap dan tidak bertaubat sebelum dia mati, dia akan dibangunkan pada hari kiamat dalam keadaan badannya penuh dengan kurap yang berminyak-minyak. Itu dia. Wadir'un min jarab, Nabi sebut. Perempuan yang meratap-ratap, yang meronta-ronta, yang mulutnya bercerabih, kita orang ni 9 kan. Dia mati dalam keadaan dia tak bertaubat, maka dibangkitkan besok di padang mahsyar, kulitnya penuh kurap yang berminyak. Kurap ni jangan buat main kan. Sekarang ni pun kalau kita kena kurap, dia punya garu tu lain macam kan. Dia punya garu tu syok mula-mula. Garu-garu punya dah pedih. Pedih luka. Kurap kan. Ni cerita kurap di padang mahsyar. Kita pun tak tahu kurap jenis macam mana. Kan? Nabi kata jangan mekik-mekik, jangan meronta-ronta, jangan tepuk-tepuk dada, entak-entak kepala. Sebab kalau mati dalam keadaan tak bertaubat, inilah balasannya. Begitu juga hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wada'a bida'wal jahiliyah." Yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, Nabi SAW bersabda, bukanlah daripada golongan kami mereka yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan meratap sebagaimana ratapan orang zaman jahiliyah. Jangan duk motor-ronta lah kan, jangan duk ratap-ratap, itu perbuatan orang jahiliyah. Bila disebut jahiliyah ni, siapa? Orang kafir lah. Orang jahiliyah kafir tegar yang menentang dakwah Nabi. Jangan kita jadi seperti mereka. Namun demikian tidaklah menjadi kesalahan tangisan biasa
yang timbul daripada perasaan kasih sayang dan hati yang sayu. Tak salah menangis kan. Sedih itu fitrah, sedih itu memang sifat manusia biasa. Semua orang sedih, Nabi pun sedih kan. Hal ini berdasarkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim qabla mautihi lamma rahu yajudu bi nafsihi wa qala innal 'ain tadma'u wal qalb yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kan Nabi masa kematian puteranya, Nabi sebut apa? Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika melihat anaknya Ibrahim sedang nazak sambil bersabda, mata berlinangan, hati bersedih. Kami hanya dapat menyebut kata-kata yang meredai Tuhan dan kami sangat sedih atas pemergianmu wahai Ibrahim. Kan? Nabi pun menangis bila puteranya dalam keadaan nazak kemudian meninggal. Nabi sedih. Kita sedihlah. Semua orang sedih. Kan cerita musibah ini cerita sedih kan. Bila sedih menangislah. Menangis sekadarnya. Jangan meronta-ronta menjerit-jerit. Hadis seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Nampak ni Nabi menangis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya. Baginda menangis dan membuatkan orang yang di sekelilingnya juga menangis. Nabi ziarah kubur ibu baginda. Disebutkan Nabi menangis. Daripada Nabi berdiri itu Nabi menangis. Sampailah Nabi duduk, sampai Nabi berlutut di kubur ibundanya, basah janggut Nabi. Nabi sedih. Tapi Nabi tidak meronta-ronta sebut benda yang bukan-bukan. Kita jangan buatlah. Ada dalam masyarakat kita yang begitu kan. Bila kematian dia sebut benda macam-macam, dia menjerit-jerit, itu tak boleh, dilarang dalam agama. Kemudian yang ketujuh, bid'ah yang ketujuh apa dia? Kita buat tak benda ni? Ni kita baca benda-benda yang kita buat tak buat je, tengok. Keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan masa kini. Nampak tak? Bid'ah. Ni benda ni bid'ah. Hal ini adalah bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan sebaliknya. Iaitu sebahagian mereka yang menziarahi jenazah, menyediakan makanan dan menghantarkannya kepada keluarga si mati. Atau seseorang mengundang dan menjamu mereka di rumahnya. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak yang mencukupi keperluan mereka sehari semalam. Kita jadi terbalik. Keluarga si mati pula kena masak nasi sekawah, gulai pisang setandan. Kan? Ikan masin setalam. Biasalah masyarakat kampung kan. Lepas tu apa tambahlah apa-apa lagi. Ikan kembung, ikan cerut goreng. Nak jamu orang yang datang ziarah dengan orang pergi kubur. Salah. Ini perbuatan bid'ah. Yang sunatnya apa? Orang ramai ni, jiran-jiran ni, masak nasi ke masak lauk, tak kira nak buat apa pun, hantar ke rumah waris yang meninggal. Itu yang sunatnya. Ataupun dia masak di rumah dia, dia announce, dia umum, semua-semua yang ada ni, nanti balik daripada kubur, selesai semua jenazah, datang rumah saya ada buat makan sikit-sikit lah. Sebab masing-masing ponek nampak tak sempet nak makan, nguruskan jenazah ni, makan kat rumah saya, bukan kat rumah si mati. Itu perbuatan yang bid'ah. Tapi ini berlaku juga di dalam masyarakat kita. Tuan rumah tak payah buat apa. Yang buat jiran sebelah ataupun kalau macam ada organisasi, surau kan, surau masakkan. Gunalah apa duit yang ada. Dan kita tak menyusahkan waris yang sedang dalam kesedihan. Hal ini berdasarkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lamma jaa khabaru qatli Ja'far bin Abi Talib asna'u ila li Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghiluhum. Yang bermaksud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita Ja'far bin Abu Talib terbunuh, baginda bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Ini cerita Ja'far bin Abu Talib atau dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar yang gugur di dalam gugur syahid di dalam peperangan Mu'tah kan.
Baik. Bila Nabi tahu je sepupu Nabi ni Ja'far ni abang Sayyidina Ali. Bila Nabi tahu je sepupu dia meninggal, Nabi bagi tahu dengan sahabat-sahabat, buatkanlah makanan, buat makan sikit-sikit, hantarlah ke rumah Ja'far untuk keluarga dia dan kita yang nak makanlah. Sebab dia sekarang ditimpa musibah dan keluarganya berada dalam keadaan sedih. Itu yang sunatnya. Kita buatlah lepas ni kan. Lepas ni kita buat insya-Allah. Mungkin kita dah buat pun kan. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang, kita nak tuan rumah pula, waris pula yang buat makan tu. Tak ada makan pun tak ada jadi masalah. Haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap atau seumpamanya, sama ada mereka di kalangan keluarga si mati atau orang lain. Perempuan yang meratap tadi ni, yang koyak-koyak baju semua ni, tepuk-tepuk dada ni, kalau kita bagi makan dekat dia, hukumnya haram. Biar dia meronta seorang-seorang. Biarlah dia nak terpekik terolong. Kita bagi makan dekat dia, haram hukumnya. Ini kerana perbuatan tersebut akan membantu maksiat dan menggalakkannya berterusan. Macam kita suka pula di bab macam tu. Oh, dia ni menjorit kuek ni. Kita beri dia ayam goreng KFC. Kau menjorit kuek lagi lepas ni. Baru orang tahu sini orang sini bersedih. Bagi dia makan. Seolah-olah kita menggalakkan dia melakukan maksiat. Terpabih itu. Termasuk dalam perkara bid'ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari atau seumpamanya. Cukup 40 hari, buatlah kenduri tahlil sekali lagi kan. Malam ni jemputlah datang ke rumah semua. Hari ni dah 40 hari dah arwah ni pergi, kita nak buat tahlil. Hukumnya bid'ah. Sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris dan di antara mereka terdapat pula yang belum baligh, perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya bukan untuk kepentingan dirinya. Ini jaga. Yang ni jaga. Anak dia belum akil baligh, harta belum sampai jatuh kat dia lagi, pembahagian belum dibuat. Kita buat kenduri, ni waris yang tua-tua ni buat kenduri, ambil duit simpanan arwah yang meninggal ni. Sedangkan dalam simpanan itu belum lagi difaraidkan ataupun diagihkan, dibagi-bagikan. Ada hak anak-anak yang belum akil baligh ni. Kita buat kenduri malam tu, buat tahlil contohnya. Mi sup ke mihun sup, tak kira lah, biryani ayam ke apa ke. Hukumnya haram. Sebab dia masuk di dalam bab memakan harta anak yatim. Itu mau jaga. Hukumnya haram. Sebab kita buat makan sekejap. Kita buat makan tu adakah untuk kepentingan budak ni? Apa kepentingan, apa hak dia ke atas duit dia yang kita ambil tu? Kepentingan dia dengan majlis tahlil yang kita buat tu? Jadi jangan ambil dulu. Nak ambil duit lain. Okey. Contohlah kan, kita dah bagi tahu benda tu. Tapi yalah pihak tuan rumah tu cakap, kita dah bagi tahu benda yang betul. Tak betul. So bila kita bagi tahu benda tu cakap dia nak buat juga. So kita perlu datang ataupun tak perlu datang ataupun ikut ni. Tak perlu datang. Tu ya jawapan ringkas. Sebab kalau melanggar syarak, kita ikut, mana kita redha dengan kemungkaran yang dibuat. Macam tu aja, mudah. Baik. Perbuatan haram ini, nampak? Yang ambil harta yang belum ni tadi, duit simpan si mati ni, yang bahagian anak-anak ada dalam tu, anak yatim ni, perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput dan yang makan kenduri tersebut. Betul tak? Nampak? Macam soalan sahabat kita. Yang menjamu pun berdosa besar, yang datang sabda sampai mentarikh perut pun samalah sahamnya. Berjawab depan Allah besok. Jangan buat-buat. Tapi kalau tuan rumah nak buat kan, dia kata ini tak ada kena-mengena dengan duit arwah ni. Ini duit yang orang ramai bagi, kita gunakanlah untuk malam ni kita nak bagi sedekah orang makan. Di samping kita berzikir, mudah-mudahan pahala zikir, pahala sedekah yang Allah kurniakan itu dipanjangkan kepada si mati. Okey. Macam tu boleh. Itu tak jadi masalah. Tapi jangan ambil duit simpanan. Arwah ni yang saya ingat, dia ni dulu memang ada main saham. Tapi saham patuh syarak lah. Yang saya ingat lah dalam simpanan ada dalam 20 juta. Contohlah kan.
Kalau setakat malam ni ambil 2-3 ribu apa masalah? Tak ada masalah. Terus kan? Ambil lah. Sedangkan dalam tu ada hak anak yatim. Kita sedang memfaraidkan harta anak yatim. Hukumnya haram. Yang buat kenuri haram, yang menganjur haram. Tok Ketua dengan Tok Imam ni kan? Yang diumumkan malam ni. Makan haram. Yang datang semua-semua ni makan haram. Jaga. Yang tu kena jaga. Memang rasa sentap sikit lah kan? Yoko ni kan? Yoko jangan duk yoko. Boto, tak ada yoko tu dah. Bodoh boto. Kitab menyatakan begitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Ya, macam saya sebut tadi. Tapi jangan sebut benda tu sunat. Dia tidak sunat. Dia tetap tidak sunat. Tuan rumah dia memang ada lebih duit, isteri dia pun memang orang yang ada duit, atuk dia memang ada duit, saya yang meninggal ni kan, menantu yang meninggal ni, pak mentuanya memang orang ada duit, dia buat kenduri nak sedekah orang makan, okey kan. Lepas tu cakaplah semoga zikir kita malam ni Allah bagi kita pahala. Allah bagi kita pahala berzikir. Kita cakap subhanallah, bukan yang dalam kubur tu dapat. Kita dapat pahala subhanallah tu. Moga pahala yang Allah ganjarkan pada kita dipanjangkanlah kepada arwah roh si mati, mudah-mudahan. Okey. Zikirlah la ilaha illallah, la ilaha tahlil, tak ada masalah pun kan. Baik. Kita tak habis tu. Sekali lagi habislah. Awal bulan 1 habis insya-Allah. Membaca Quran. Apa hukumnya baca Quran ni? Atur orang 3-4 orang baca Quran sedangkan jenazah masih belum masuk ke dalam liang. Kan? Duduk keliling buat Quran. Mula orang ni baca, orang ni baca, orang ni baca, orang ni baca. Apa hukumnya? Kita akan jawab pada episod yang seterusnya lah insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam.